Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Umairah dan hari ini kumpulan saya ingin membentangkan mengenai kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Manakala peradaban pula bermaksud keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani. Ini bersinonim dengan tamadun. Kedua ini merujuk Kamus Dewan Bahasa. An ethic gone wrong is an essential preliminary to the sweatshop or the concentration camp and the death march. Ini merupakan petikan yang saya ambil dari buku, di mana etika yang tersalah hasilnya mengalah ke kematian sendiri. Di sini etika merupakan tanggungjawab yang berat yang jika dilanggar akan disabit dengan hukuman oleh jajaran pihak berkuasa. Ianya merupakan sesuatu prinsip yang harus dipegang teguh jika ingin meneruskan kehidupan di dalam dunia yang bermasyarakat. Hal ini dari dahulu kala lagi. Manakala peradaban merupakan pertubuhan manusia yang rumit. Nescaya satu bandar tidak dapat memperoleh sebutan sebagai peradaban. Peradaban itu suatu unit pertubuhan manusia di mana ia juga luas dan bentuknya tidak menentu dan pada masa sama membawa darjat yang tinggi, lebih tinggi daripada empire. Ini juga petikan yang saya ambil dari buku. Maksudnya peradaban juga merujuk kepada tamadun. Tamadun pula menyerupai etika di mana tamadun itu sendiri berkait rapat dengan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat. Etika dan peradaban dapat dihubungkait dengan rukun negara. Kepentingan kedua-dua peradaban dan etika ini bagi melaksanakan dasar Malaysia Madani juga memerlukan kerjasama rakyat. Mula sekali, kesetiaan kepada raja dan negara menggalakkan rakyat agar bermasyarakat berpaksikan raja sebagai pemerintah, manakala kesopanan kesusilaan memastikan rakyat bersopan dan juga beretika. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Raida Nasir binti Zafriali, nombor matrik 2023-388-243 dari grup IH02. Saya akan terangkan tentang defisit sosial serta punca dan langkah pencegahannya. Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza yang bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Defisit sosial merupakan isu dan hal yang belum selesai dan perlu diusahakan untuk selesaikan satu persatu. Memerlukan waktu dan juga kesabaran dari semua pihak. Selain itu, perancangan dan pelaksanaan pelan tindakan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan ataupun mediasi. Kesan defisit sosial ini dapat dilihat melalui berlakunya hakisan sosial yang menyebabkan sedikit demi sedikit peradaban dan akhlak dalam kalangan masyarakat. Punca-punca defisit sosial datang dari pelbagai sudut, antaranya adalah dari segi etnisiti, agama, pendidikan dan juga politik federalisme. Dari segi etnisiti, satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti agama, ras maupun asal-usulnya. Kumpulan etnik yang kongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan dan mempunyai hubungan sosial sesama mereka. Dari segi agama pula, terdapat segelintir pihak yang menyebarkan kandungan sensitif 3R, iaitu ras, perkauman, religion, agama dan royalty, institusi diraja. Isu ini boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum dan agama. Punca defisit sosial dari segi pendidikan pula datang dari kewujudan institusi sekolah pelbagai aliran di negara ini seperti sekolah vernacular, sekolah agama dan sekolah antarabangsa. Perkara ini sering kali difahami sebagai kekangan kepada usaha bagi memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana dilihat dalam konteks pemisahan berasaskan etnik. Politik federalisme muncul sebagai isu dan cabaran yang cuba mengheret perpaduan apabila isu-isu etnik diperdebatkan dalam konteks hak masing-masing dalam perlembagaan. Terdapat beberapa cara untuk mencegah masalah defisit sosial ini. Untuk mencegah dari segi etnisiti, semua rakyat Malaysia perlu mempelajari adat dan budaya kaum lain supaya tiada kata-kata yang dapat mengguris dan mengecewakan kaum dan bangsa lain.
Ini boleh mewujudkan perasaan hormat menghormati di antara budaya dan adat kaum antara satu sama lain. Masyarakat Melayu dan Cina di Kelantan mempunyai hubungan yang sangat erat kerana masyarakat Cina di Kelantan boleh bercakap dalam dialek Kelantan tanpa sebarang pelat. Dari segi agama pula, keharmonian dalam kepelbagaian bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara contoh masyarakat antarabangsa. Kadang-kala, isu sensitif boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian agama-agama lain di Malaysia. Jadi, perkara ini mesti ditangani dengan baik supaya tidak berlakunya perbalahan. Dari segi politik pula, parti-parti politik seharusnya bergabung untuk membina sebuah parti yang di dalamnya terdapat setiap wakil dari berbilang kaum di bawah satu nama dan organisasi yang bergerak selaras dengan prinsip negara, iaitu perpaduan di antara berbilang kaum. Untuk aspek pendidikan, sistem persekolahan yang sama bagi semua pada asasnya mencadangkan penubuhan sekolah umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaranya. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk perpaduan untuk semua bangsa di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Hanim atas pembatangan tadi. Seterusnya saya Musfira Nabila binti Mustafa memegang nombor pelajar 2023149177. Jadi dari segi tadbir urus dan pembangunan pula, tadbir urus merujuk kepada proses interaksi di dalam sistem sosial melalui unsur-unsur seperti undang-undang, norma, kuasa atau bahasa masyarakat tersusun. Dalam istilah yang lebih mudah difahami, tadbir urus dapat dijelaskan sebagai proses politik yang aktif berlaku di dalam dan di antara institusi formal. Tadbir urus sebagai proses mempunyai 6, iaitu yang pertama, tadbir urus awam, tadbir urus swasta, tadbir urus global, tadbir urus korporat, tadbir urus projek dan tadbir urus alam sekitar. Seterusnya, dari segi konsep normatif pula, terdapat dua jenis tadbir urus, iaitu tadbir urus adil dan tadbir urus baik. Tadbir urus adil mempunyai contoh seperti dalam konteks perniagaan atau organisasi bukan untung. Tadbir urus baik menekankan pengurusan yang konsisten, dasar yang kukuh, panduan, proses dan hak membuat keputusan dalam bidang tanggungjawab tertentu serta pengawasan dan kebertanggungjawabban yang adil. Selain itu, tadbir urus baik atau tata kelola merujuk kepada proses penilaian terhadap cara institusi awam menjalankan hal ehwal dan mengurus sumber awam serta menjamin pelaksanaan hak asasi manusia tanpa penyalahgunaan atau korupsi. Jadi, hal ini sekaligus mempertimbangkan prinsip kedaulatan undang-undang. Selain itu, dari segi pembangunan, negara kita juga mempunyai matlamat dari segi pembangunan. Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals (SDG) merupakan asas utama bagi agenda 2030 untuk pembangunan mampan yang telah disepakati oleh ketua-ketua negara dan juga komuniti antarabangsa pada 25 September tahun 2015. Jadi semasa persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB di New York, Amerika, Syarikat untuk dicapai pada tahun 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Sustainable Development Goals ataupun SDG mewarisi peranan daripada Millennium Development Goals iaitu MDG yang
berakhir pada 2015 yang mempunyai 8 matlamat dan 21 sasaran. SDG lebih memperluas skopnya dengan mencakup 17 matlamat dan 169 sasaran. Jadi matlamat ini dirangka untuk meneruskan agenda 2030 dengan mencapai keseimbangan dalam 3 dimensi pembangunan mapan, iaitu aspek sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Selain itu, ke-17 SDG dan 169 sasaran ini berfungsi sebagai panduan untuk mengintegrasikan dan mengimbangi 3 dimensi pembangunan mampan dalam pelaksanaan di pelbagai peringkat pembangunan dalam suatu negara. Dengan demikian, Sustainable Development Goals, iaitu matlamat pembangunan mampan, menjadi landasan untuk mencapai keseimbangan holistik dalam pembangunan mampan. Seterusnya, antara 3 matlamat dalam pembangunan lestari ialah yang pertama, tiada kemiskinan, atau kata lainnya no poverty, iaitu menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk di mana-mana negara. Seterusnya ialah kelaparan sifar ataupun zero hunger, iaitu menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Akhir sekali, antara 17 matlamat dalam pembangunan mampan ialah kesaksamaan berkualiti, iaitu di mana mencapai kesamarataan jantina dan menguatkan semua orang wanita. Jadi, marilah kita bersama rakyat Malaysia bersama-sama menerapkan matlamat pembangunan mampan bagi mencapai semua matlamat ini di negara Malaysia. Sekian daripada saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhani binti Azizan, nombor pelajar 2023385613. Saya akan membentangkan tentang black economy dan juga rasuah. Seterusnya, kita akan memfokuskan kepada black economy dan rasuah yang juga merupakan cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Apakah itu black economy? Black economy merupakan sebuah pasaran gelap untuk memasarkan barangan atau perkhidmatan yang di luar urusan rasmi. Berikut merupakan contoh-contoh kegiatan black economy. Antaranya ialah perjudian, pembalakan haram, pemerdagangan manusia, pelacuran, dadah, pekerja asing tanpa izin iaitu parti, pencemaran alam dan juga rasuah. Sebagai contoh, terdapat sebuah kes yang amat menggemparkan rakyat Malaysia berkaitan dengan black economy ini. Berikut merupakan kes One Malaysia Development Berhad iaitu 1MDB. 1MDB merupakan syarikat pembangunan strategik milik penuh kerajaan Malaysia melalui Kementerian Keuangan Malaysia. 1MDB ditubuhkan sebagai langkah inisiatif strategik pembangunan ekonomi negara Malaysia untuk jangka masa panjang. Namun, 1MDB telah terpalit pelbagai kontroversi apabila membabitkan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Razak yang merangkap sebagai Menteri Keuangan pada ketika itu. Pada tahun 2015, Datuk Seri Najib Razak telah dituduh menyalurkan lebih 2.67 bilion ringgit dari 1MDB yang dikendalikan oleh kerajaan kepada akaun peribadi beliau. Pada 23 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara selama 12 tahun kepada Datuk Seri Najib Razak serta denda sebanyak 210 juta ringgit atas kes penyelewengan dana RM42 juta ringgit milik SRC International Sdn Berhad. Selain itu, kes pemerdagangan manusia yang semakin meningkat juga amat membimbangkan. Pemerdagangan manusia merupakan perbuatan mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Antara eksploitasi yang terlibat ialah bertujuan untuk menjadi buruh paksa, seksual, perhambaan dan penjualan organ. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kes pemerdagangan manusia yang berlaku kepada seorang rakyat Malaysia apabila beliau telah ditawarkan peluang pekerjaan di Bangkok, Thailand.
oleh sindiket pekerjaan palsu. Sindiket ini bijak mengelirurkan mangsa dengan menawarkan gaji yang lumayan serta tiket penerbangan untuk pergi ke sana. Apabila mangsa telah tiba di sana, beliau menjadi tahanan imigresen Myanmar dan akhirnya meninggal dunia ketika berada di dalam tahanan. Akhir sekali ialah rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama, iaitu meminta atau menerima korupsi, menerima suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan salah guna kuasa. Assalamualaikum, saya Tengku Nur Alia Patricia binti Tengku Azhar akan menyambung pembentangan rakan-rakan saya dan menjelaskan bagaimana hakisan sosial dapat dipengaruhi oleh aspek sains dan teknologi. Kepesatan ilmu sains dan teknologi sudah semestinya mendatangkan banyak manfaat kepada kepesatan ekonomi negara Malaysia. Namun begitu, jika teknologi yang dihasilkan seperti teknologi telefon pintar, AI dan internet tidak digunakan dengan sebaiknya, ianya boleh menjadikan bara dan menghapus nilai etika dan peradaban di negara kita. Antara aspek yang dapat dilihat daripada kepesatan ilmu sains dan teknologi ini ialah berlakunya penyebaran berita-berita palsu di media sosial seperti di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Hal ini dapat mendatangkan fitnah jika isu yang disebarkan itu adalah tidak benar. Penyebaran berita palsu ini dapat mengganggu perpaduan jika ianya disebarkan secara berleluasa dan kesannya berita palsu yang disampaikan akan mengundang kemarahan jika isu tersebut berkait rapat dengan isu-isu sensitif seperti agama dan juga perkamuan. Selain itu, cyberbully juga adalah salah satu kesan daripada hakisan sosial yang berlaku di kalangan masyarakat pada hari ini. Kebanyakan masyarakat menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita-berita terkini melalui jual beli talian dan juga menyimpan memori-memori. Namun, terdapat juga insan-insan yang menggunakan media sosial untuk melemparkan kata-kata kesat yang dapat mengguris hati manusia. Sebagai contoh, komen-komen penghinaan terhadap agung ataupun penghinaan yang diajukan berbentuk sentimen perkauman pasti akan mendatangkan isu pergaduhan sesama sendiri. Kesannya, perpaduan yang telah kita bina sehingga ke hari ini akan musnah begitu saja. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menilai baik dan buruk sesuatu agar tidak kesal di masa akan datang dan menyesal tindakan yang mereka lakukan. Akhir sekali, ketiadaan etika juga telah menyebabkan penciptaan ubat-ubatan daripada bahan terlarang seperti merkuri yang dapat mengancam kesihatan pengguna. Seperti yang kita lihat di media sosial kini, terdapat banyak penjual menjual barangan-barangan timbang kilo untuk memutihkan kulit dan juga untuk menguruskan badan. Hal ini adalah amat tidak beretika kerana ubat-ubatan tersebut tidak disahkan oleh KKM dan tindakan ini amat tidak bermoral kerana ianya dapat mengagut nyawa manusia. Oleh itu, kita sebagai pengguna hendaklah cakna akan apa isu-isu di media sosial agar kita tidak dipengaruhi dan kita terselamat daripada bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sazwani binti Muhammadi. Dalam membincangkan isu etika dan peradaban, terdapat beberapa persoalan yang penting yang menyumbang kepada pertumbuhan dan kemajuan peradaban manusia. Proses globalisasi adalah punca kebanyakan isu yang dihadapi oleh masyarakat dunia hari ini. Globalisasi ini merupakan proses interaksi antara negara-negara di seluruh dunia yang menyebabkan perubahan. Di samping itu, istilah globalisasi merujuk kepada konsep bahawa dunia adalah satu dan tidak mempunyai sepadan walaupun penduduk berada di seluruh dunia. Menurut Giddens 1991, definisi globalisasi ialah hubungan sosial yang kuat di seluruh dunia di mana tindakan orang tempatan dipengaruhi oleh peristiwa yang berlaku jauh di sana dan sebaliknya. Gaya dan prinsip masyarakat ini boleh diubah apabila perkara baru ini boleh dipengaruhi atau diterima. Banyak isu timbul daripada perubahan yang disebabkan oleh globalisasi.
terutamanya apabila perubahan ini bertentangan dengan prinsip budaya timur. Jadi, bagaimana pengaruh globalisasi ini dapat memberi kesan terhadap etika dan peradaban masyarakat kini? Disebabkan oleh perubahan yang berlaku terlalu cepat, nilai-nilai budaya boleh berubah secara tidak terkawal. Apabila didapati bahawa kebanyakan perubahan yang disebabkan oleh globalisasi berkaitan dengan budaya dan hegemoni barat, ia menarik perhatian orang ramai. Tidak dapat dinafikan bahawa usaha kebudayaan barat mempunyai pengaruh yang ketara terhadap perubahan dunia hari ini. Walau bagaimanapun, penguasaan terhadap pemikiran juga menunjukkan sikap dan penerimaan masyarakat timur terhadap idealisme barat seperti sekularisme, sosialisme dan kapitalisme yang telah menjadi anutan bagi kebanyakan masyarakat Islam dan timur. Selain itu, akibat daripada krisis fikiran ini, sarjana-sarjana timur melakukan interpretasi agama mereka berdasarkan pendekatan barat. Ini disebabkan oleh fakta bahawa penguasaan ke atas fizikal dan pemikiran sebenarnya berlaku antara individu yang sedar dan tidak sedar. Dan pula generasi sekarang mudah menerima sistem kehidupan yang lebih dikenali glamour tanpa mempertimbangkannya berdasarkan kebijaksanaan, tanpa menilai impak dan kesan terhadap sesuatu pengaruh yang menguasai mereka. Ini akan menyebabkan masyarakat yang dianggap baik, berakhlak mulia, berbudi bahasa, bersopan santun kepada keadaan yang ganas dan liar. Tidak dinafikannya, kepesatan globalisasi ada baiknya. Tapi jika kita tidak mengawal penggunaan, akan menyebabkan keruntuhan akhlak dan masalah sosial yang lain. Contoh yang mudah adalah masalah bully cyber atau lebih dikenali sebagai cyberbullying, juga semakin meningkat dalam kalangan remaja masa kini. Masalah ini telah memberi impak yang besar kepada masalah etika. Memetik laporan daripada Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan bahawa Malaysia berada di kedudukan kedua di Asia untuk perbuatan bully cyber di kalangan remaja dan belia. Kemudian, Persatuan Kesihatan Mental Malaysia MMHA melakukan sebanyak 500 panggilan kes bully cyber sebulan. Ini menunjukkan bahawa bully cyber menjadi masalah yang semakin ketara dalam negara kita yang kian membangun dan pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang lebih berkesan untuk memerangi masalah ini. Kesimpulannya, masalah peradaban dan etika dalam persatuan globalisasi tidak seharusnya dipandang enteng oleh masyarakat kerana hal ini dapat merosakkan akhlak seseorang. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Noridina binti Muhammad Fazil. Saya akan mengulaskan bahagian rumusan. Apa yang dapat kita rumuskan dalam topik ini adalah kepribadian individu memainkan peranan yang penting kepada asas kemajuan negara. Jika rakyat tidak sejahtera, aman dan harmoni, ianya tidak akan menjamin kehidupan yang berkualiti. Negara yang makmur merangkumi pelbagai aspek dan juga indeks iaitu kualiti hidup, kedamaian, perpaduan, kesejahteraan negara, makasih dan juga kedamaian global. Masyarakat perlulah celik ilmu, mempunyai kesedaran dan cakna dan bijak menggunakan social media agar tidak menyalahgunakan medium tersebut yang boleh menjurus kepada perbalahan pelbagai kaum. Kita seharusnya menjadi lebih sensitif dan memahami pandangan dan juga adat resam bangsa lain kerana kita hidup dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Seterusnya, perpaduan antara rakyat pelbagai bangsa haruslah erat agar dapat mentadbir urus negara dengan lebih baik. Akhir sekali, setiap individu perlulah menjadi telus dalam apa sahaja pekerjaan yang dilakukan agar tidak berlakunya penyelewengan. Sekian, terima kasih.